Projek tebatan banjir di Sungai Golok dipercepat, kurangkan impak bencana. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Bantuan segera berjumlah 100 juta ringgit disalur kepada Kelantan dan Terengganu yang terjejas teruk ekoran musibah banjir. Perdana Menteri berkata masing-masing akan menerima peruntukan bantuan sebanyak 50 juta ringgit. Ini untuk keperluan segera, terutama kebajikan rakyat yang kita ada peruntukan awal RM1,000 kepada semua keluarga untuk keluarga yang terlibat, dan sekiranya ada kemalangan akan RM10,000 bagi mangsa. Jadi kita buat secara konsisten sampai di mana juga yang berlaku kita luluskan untuk pertama kali. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian pada sidang media ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Tengku Panglima Raja Pasir Mas. Hadir sama Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob serta Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan itu bagi membolehkan bantuan dan inisiatif diumumkan sebelum ini disalurkan kepada penduduk terjejas di kedua-dua negeri dalam kadar segera. Kerajaan memberi jaminan mempercepatkan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok di Kelantan bagi mengurangkan kesan bencana banjir. Perdana Menteri menjelaskan projek berkenaan akan dibuat secara rundingan terhad yang mampu mempercepatkan projek itu tanpa melibatkan kos berlebihan. Saya beri jaminan tentang langkah mempercepatkan projek Sungai Golok fasa pertama dan fasa kedua akan fast track untuk meluluskan dengan syarat dia bukan terus untuk menjamin supaya kos tidak meningkat. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS telah diminta untuk menghantar segera laporan berhubung PLSB kepada Kementerian Keuangan. Ini bagi membolehkan kelulusan segera dapat dibuat untuk pelaksanaan projek. Setakat malam ini, bilangan penduduk terjejas banjir di 5 negeri berkurangan sedikit. Menerusi portal info bencana JKM, 65,522 individu berlindung di 372 pusat pemindahan sementara PPS. Terengganu kekal paling terjejas dengan lebih 9,600 keluarga ditempatkan di 251 PPS. Dan berikut perinciannya. Untuk mendapatkan perkembangan terkini banjir di Terengganu, langsung bersama Siti Jamilah Hanim Jamil di Kuala Nerus, Terengganu. Jamilah, silakan. Ya, Sahih, itu statistik yang dikongsikan setakat 11 malam tadi, penduduk terjejas banjir yang masih ditempatkan di 8 daerah di negeri Terengganu. Namun Sahih, sesuatu yang ingin saya kongsikan, bermula hari ini sehingga 29 Disember ini, Terengganu merekodkan air laut pasang tinggi. Penduduk di kawasan sekitar iaitu 44 kampung yang terlibat harus bersiap sedia dan berpindah sekiranya diarahkan, kerana kampung-kampung yang dinyatakan dalam air laut pasang tinggi ini setakat ini ada yang tidak mengalami banjir lagi. Jadi saya rasa untuk itu saja yang saya dapat saya kongsikan ketika ini. Kembali kepada rakan sukan, saya silakan. Terima kasih Jamilah. Bantuan RM1 juta akan disalur kepada penduduk terjejas banjir menerusi tabung bencana Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menurut menterinya Fahmi Fazil, pihaknya akan berurusan dengan agensi yang berkaitan untuk mengenal pasti penduduk terkesan yang boleh dibantu. Jelasnya sejak tabung bencana itu diwujudkan pada Disember tahun lalu, 6.15 juta ringgit berjaya dikumpul hasil sumbangan agensi dan rakan strategik. Pada ketika ini, kita masih mempunyai jumlah sebanyak 4.2 juta dalam bentuk tunai serta barangan dari syarikat telekomunikasi DG serta syarikat-syarikat yang lain yang bernilai RM500,000. Jadi bentuk sumbangan adalah secara tunai bagi isi rumah yang terkesan, dan kita juga menyediakan seperti yang kita lihat tadi kotak barangan keperluan dan makanan bernilai RM200 setiap satu. Beliau berkata demikian selepas meninjau persediaan bantuan bencana banjir kementeriannya di Putrajaya. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkunjung ke kediaman keluarga tiga beradik yang meninggal dunia akibat terkena renjatan elektrik ketika banjir Isnin lalu. Beliau yang juga pengurusi Majlis Penasihat PKR tiba di rumah keluarga mangsa pada 6.30 petang di Kampung Bendang Surau, Morak Tumpat. Saya jumpa ibu bapa yang sungguh tabah. Mereka meredai pemergian anak 3 sekali dan saya pun memberitahu mesej daripada menteri di dalam Jabatan Perdana Menteri bahawa mereka akan dikategorikan sebagai mangsa banjir dan akan diberikan papasan jadi itu salah satu daripada mungkin meringan sikit tetapi yang saya pentingkan, alhamdulillah lah mereka kuat. Family kuat, abang ipar dan semua family kuat menghadapi masalah ni. Sementara itu, Bapa Mangsa Muhammad Nazir Muhammad bersyukur dan menzahirkan rasa gembira atas kunjungan banyak pihak termasuk isteri pemimpin nombor 1 negara. Jadi kita macam cukup bersyukurlah. Memang luar jangkaan kita. Kita pun tak ada nak ucap lah. Banyaklah Allahu Akbar. Kita ucap terima kasih banyak-banyak kepada sama ada kita kenal atau tak kenal orang luar atau orang dalam lagi dekat-dekat. Begitu bersyukur tu memang sungguhlah. Tapi dalam hati je kita tak kena nak jajah aku bersyukurlah. Jadi begitulah rasa kita. Sebelum ini, media melaporkan 3 beradik perempuan maut akibat terkena renjatan elektrik di sebuah rumah yang mengalami banjir. Kerajaan Selangor akan mewujudkan garis panduan baru bagi aktiviti perkemahan di negeri itu secepat mungkin. Ia susulan insiden tanah runtuh di Batangkali yang mengorbankan 26 mangsa setakat ini. Exco Negeri Eng Zihan berkata ini berkaitan pihak kuasa tempatan PBT tidak mempunyai syarat khusus bagi aktiviti tapak perkemahan kerana ia merupakan kegiatan sampingan yang dijalankan oleh pemilik pusat peranginan. Bancian akan disegerakan terhadap aktiviti perkemahan serta kegiatan yang tidak dinyatakan secara jelas dalam kategori perniagaan. Bancian itu telah bermula. Tetapi dia bila? Dah lah. Sekarang sudah senarai. The first batch sudah adalah ada 60 lebih di kawasan Hulu Selangor, tetapi bancian tu belum disempurnakan lagi. Hulu Selangor masih menjalankan bancian buat masa ni. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri SUK Selangor. Eng berkata sebelum ini bancian telah dilaksanakan Majlis Perbandaran Hulu Selangor MDHS berdasarkan rekod pada 2018 dengan 61 tapak perkemahan dikenal pasti di daerah berkenaan. Kerajaan negeri juga sedang mendapatkan maklum balas daripada pihak berkepentingan dalam aktiviti rekreasi dan perkemahan seperti pengusaha, persatuan rekreasi dan perkemahan selain agensi kerajaan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat hari ke-6 tragedi di Batangkali ditangguhkan kira-kira pukul 10 malam tadi dan akan bersambung semula pukul 8 pagi esok. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah berkata penangguhan operasi itu dibuat atas faktor keselamatan selain faktor cuaca.
Terdahulu, Superintendent Sufian Abdullah dalam satu kenyataan berkata operasi pencarian ditangguhkan sementara pada pukul 4.15 petang tadi. Operasi mengesan diteruskan sebaik cuaca bertambah baik. Ini bagi memastikan aspek keselamatan petugas terjamin. Setakat pukul 7 petang, seramai 61 individu terselamat, 26 meninggal dunia dan 7 lagi masih hilang. Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media massa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL diteruskan dengan pengurangan kos 11.01 bilion ringgit. Kos asal yang diluluskan pada 2016 85.97 bilion ringgit. Kita terikat dengan perjanjian lama, kita putuskan dan walaupun ada penambahan permohonan penambahan sedikit kos kerana laluan yang baru, tetapi kalau kita lihat kos keseluruhan ECRL itu keseluruhan ECRL lebih rendah 11.01 bilion ringgit ketimbang atau berbanding kos keseluruhan asal ECRL 1.0 sebanyak 85.97 bilion pada tahun 2016 ya. Walaupun ada sedikit penambahan kerana pembiayaan tambahan bagi menampung penjajaran semula projek laluan rel Pantai Timur yang kita luluskan, tetapi ini menyebabkan keseluruhan kos itu diturunkan sebanyak 11.01 bilion ringgit. Tapi keputusan kita itu meneruskan ya, projek yang diluluskan dulu, tetapi dan tidak membawa banyak lagi perubahan kerana ia akan melambatkan proses pelaksanaan dan mempersulitkan kerja-kerja dan rundingan yang sedia ada. Perdana Menteri memaklumkannya pada sidang media pasca mesyuarat Kabinet di Putrajaya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan kuasa kawal selia bekalan gas di Sabah dipindahkan kepada kerajaan negeri. Perkara itu diputuskan selari komitmen kerajaan perpaduan untuk memartabatkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Umpamanya hari ini untuk gas kita pindahkan kuasa kawal selia bekalan gas yang dulunya di peringkat Petronas Persekutuan itu dipindahkan kepada kerajaan negeri Sabah. Ini telah berlaku untuk Sarawak dan sekarang dipindah kepada kerajaan negeri Sabah. Tentunya tarikh pelaksanaan itu menunggu perkenan Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Jadi proses itu saja. Tetapi kelulusan daripada Jemaah Menteri telah pun diperakui hari ini. Perdana Menteri menjelaskan dengan pemindahan ini kuasa menetapkan harga serta perjanjian baru dapat dilaksanakan di peringkat negeri. Bajet Mini 2023 berjumlah lebih 107 bilion ringgit diluluskan Dewan Negara.
Ia akan berkuat kuasa sehingga rang Undang-Undang Perbekalan 2023 dibentangkan semula dan diluluskan kelak. Belanjawan itu antara lain meliputi emolumen, penjawat awam dan bantuan kebajikan. Anggaran perbelanjaan mengurus ini antaranya merangkumi bayaran gaji pada penjawat awam, utiliti, biasiswa, bantuan kebajikan rakyat serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Oleh hal yang demikian, rang undang-undang ini amat mustahak untuk diluluskan bagi memastikan kelangsungan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat bagi tahun hadapan. Sokongan majoriti bagi meluluskan RUU kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun 2022 itu diperoleh menerusi undian suara selepas dibahaskan 6 senator. Penguatkuasaan Akta Kerja 1955 dalam kurungan pindaan 2022 yang sebelum ini ditangguhkan akan dilaksanakan pada 1 Januari 2023. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata walaupun terdapat permintaan daripada pihak industri untuk memanjangkan tempoh penangguhan itu, terdapat juga keperluan untuk menguatkuasakan akta berkenaan. Pindaan itu antaranya meliputi pengurangan tempoh waktu bekerja kepada 45 jam seminggu, penambahan cuti bersalin kepada 98 hari, cuti paternity dinaikkan kepada 7 hari dan larangan diskriminasi dalam pekerjaan. Pindaan turut mewajibkan keperluan mendapatkan kelulusan penggajian pekerja asing daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM. Kewajaran untuk majikan mendapatkan kelulusan penggajian pekerja asing daripada Ketua Pengarah JTKSM adalah kerana permohonan-permohonan yang ditolak sebelum ini susulan kegagalan majikan mematuhi undang-undang perburuhan. Pakej perpaduan prabayar internet mudah alih serendah RM30 yang diperkenal Kementerian Komunikasi dan Digital meraih reaksi positif pengguna. Rata-rata menyifatkan ia memberi peluang untuk golongan sasar menikmati keperluan asas berkenaan. Pengurusan terbaru daripada pihak kerajaan perpaduan melalui KKD untuk penurunan harga internet mudah alih sangat ditunggu-tunggu oleh golongan bersasar seperti kami, di mana seperti kita sedia maklum, zaman digitalisasi adalah zaman di mana penggunaan internet agak tinggi, yang mana memungkinkan kami untuk mempunyai akses internet yang terbaik pada harga mampu milik. Bagi saya, pakej perpaduan prabayar internet mudah alih ini sangat baik kerana ia dapat meringankan beban rakyat, terutamanya golongan pelajar, B40, warga emas dan sebagainya. Berketepatan dengan masalah ekonomi negara sekarang yang agak memberi kesan kepada semua golongan, terutamanya golongan yang terjejas pendapatan. Jadi, saya menyokong tawaran yang dilancarkan ini demi memastikan kesaling hubungan digital yang menyeluruh. Saya menyambut baik inisiatif yang telah dilancarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital iaitu pakej paduan prabayar internet mudah alih. Kerana pakej ini dapat memastikan rakyat Malaysia dapat memanfaatkan internet untuk menggunakan internet bagi perkara yang positif dan baik seperti melayari internet untuk mendapat informasi terkini, mengetahui isu semasa dan juga menjalankan e-dagang iaitu menjual barang dan talian. 7,872 hektar tanah di Perak telah diceroboh. Jumlah itu mewakili 0.38% daripada keseluruhan 2.09 juta hektar tanah di negeri itu. Didapati seluas 7,872.71 hektar bersamaan dengan 0.38% tanah di Perak telah dicerobohi dengan aktiviti-aktiviti seperti pembinaan kediaman, pertanian, peternakan dan juga perusahaan. Aktiviti pertanian mencatat pencerobohan tertinggi melibatkan 92.82% atau 7,307 hektar tanah.
Seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun meninggal dunia dipercayai akibat lemas ketika beriadah di Taman Tema Air di Alur Gajah. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintenden Arsyad Abu berkata, bangsa dikenali sebagai Puteri Sofia Hanis Dania Jamaluddin berkunjung ke Taman Tema itu bersama ibunya. Petugas Taman Tema telah memberikan bantuan kecemasan dan membawa mangsa ke hospital. Bagaimanapun, pegawai perubatan mengesahkan kanak-kanak terbabit meninggal dunia ketika dihantar ke Hospital Alur Gajah untuk menerima rawatan. Superintenden Arsyad berkata siasatan mendapati tiada unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Pihaknya dimaklumkan mangsa bercuti bersama ibunya dan rombongan seramai 78 anggota keluarga lain dari komuniti Kampung Sungai Tuan Seh Tanjung, Sedeli, Kota Tinggi, Johor. Yayasan AIDS Malaysia MAF komited membantu mengakhiri epidemik AIDS menjelang tahun 2030. Statistik menunjukkan 42% individu yang didiagnos dengan HIV tidak menjalani rawatan. Sehubungan itu, MAF bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib untuk pelaksanaan program skim bantuan perubatan HIV. Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman menjelaskan, menerusi program tersebut, Mawib menyumbang RM210,000 bagi membiayai ubat-ubatan antiretroviral. Sumbangan bakal memberi manfaat kepada 25 asnaf yang hidup dengan HIV/AIDS. Rawatan ini akan memusnahkan kuman-kuman ini dan tidak membenarkan kuman-kuman baru untuk membiak. So, bila kita menurunkan jumlah virus dalam badan pesakit itu, daya tahan badan mereka akan pulih dan mereka tidak akan mengidap penyakit-penyakit complication yang lain seperti TB, seperti penyakit berjangkit di kepala dan juga pelbagai jenis kanser. Beliau ditemui pada majlis perasmian skim bantuan perubatan HIV dengan kerjasama Mawib di Kuala Lumpur. Melaka berjaya capai sasaran RM5 bilion pelaburan sepanjang tahun ini. Exco Pelaburan, Perindustrian, Pembangunan Koperasi dan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, untuk itu kerajaan negeri akan menambah RM1 bilion lagi menjadikan sasaran pelaburan tahun depan adalah RM6 bilion. Selain penambahan sasaran, fokus lain bagi pelaburan negeri adalah untuk mengembangkan kawasan-kawasan perindustrian baru bagi menarik pelabur asing. Antara produk pelaburan terbesar di Melaka ketika ini termasuk sektor otomotif, pusat data dan juga pembuatan gelas. Melaka ini, kerajaan Melaka telah pun menyediakan kemudahan asas untuk anak-anak muda terlibat dalam bidang sokongan industri ini dengan penyediaan sekolah-sekolah latihan dan institut latihan perindustrian yang telah diwujudkan di Melaka sejak sekian lama. Jadi kita ada 36 institut TVET yang telah pun disediakan oleh kerajaan bagi menyediakan sebagai satu industri sokongan kepada industri-industri yang masuk berkembang di dalam Melaka ini. Beliau mengadakan lawatan kerja ke sebuah kilang di kawasan perindustrian Batu Berendam, Melaka. Tambahnya, satu pusat data terbesar juga akan dibangunkan di Air Keroh dengan jumlah pelaburan sebanyak RM3 bilion. The Wheel Estate Campsite yang terletak di Chuping muncul destinasi pelancongan terbaru di Perlis. Terletak 13 km dari sempadan Thailand, ia menampilkan konsep ala tapak perkemahan bertemakan angkasa lepas dan planet. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul dalam kunjungannya ke lokasi ini bertitah aktiviti dan program berbentuk promosi pelancongan yang kreatif dan mampu menarik perhatian ramai. Usaha secara konsisten perlu dipergiat bagi menambah baik segala prasarana sokongan. Baginda turut menitahkan kepesatan teknologi dan media sosial perlu dimanfaatkan bagi usaha promosi menarik minat pelancong ke negeri itu. The Wheel Estate Campsite dilengkapi tapak dan khemah pelbagai bentuk dan saiz, rumah kayu dan juga sewaan camper vans. Turut ditawarkan aktiviti memanah, memancing, berbasikal dan pelbagai aktiviti sukan riadah.
Kejohanan Piala AFF 2022. Malaysia bermula cemerlang apabila berjaya menewaskan Myanmar 1-0 dalam pertemuan pertama kumpulan B di Stadium Tuwana di Yangon. Jaringan Faizal Halim pada minit ke-52 sudah cukup untuk Malaysia membawa pulang 3 mata penuh. Nasional Bukit Jalil pada 24 Kemelut 2 tahun yang melanda Badan Induk Sepak Takraw Tempatan, Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM dan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF semakin menemui titik noktah. Ini selepas langkah pendamaian terbaru dilakukan ASTAF yang menerima permohonan PSM untuk menjadi ahli gabungan Badan Induk Asia itu. Menerusi satu sidang media di Ibu Negara, Presiden PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan bersyukur kemelut yang melanda kedua-dua badan itu akan berakhir. Kita sama-sama doa lah, insyaAllah. InsyaAllah, saya memang berdoa lama dah. Sebab sejak kepimpinan baru, saya ambil alih daripada bulan Februari 2 tahun ini. Saya rasa PSM amat serius untuk mengadakan program pembangunan dan banyak kejohanan demi untuk kepentingan sepak takraw. Penyerahan borang PSM diterima oleh Presiden ASTAF, Dato' Abdul Halim Kadir disaksikan Timbalan Presiden ASTAF, Gum Yun Gu. Kemelut sepak takraw negara bermula apabila ASTAF menyingkirkan PSM pada Mei 2021 yang ketika itu dipimpin Datuk Seri Ahmad Ismail. Meskipun sudah berubah tampuk kepimpinan, ASTAF beberapa kali menolak permohonan PSM sebagai ahli gabungan selain menerima badan induk baru Persekutuan Sepak Takraw Malaysia MASTAF. Persatuan Badminton Malaysia BAM akan memastikan pemain perseorangan wanita sedia ada menyertai antara 3 hingga 5 kejohanan antarabangsa mulai tahun hadapan. Ia bagi meningkatkan pendedahan serta ranking dunia mereka. Jurulatih perseorangan wanita negara James Chua berkata pemainnya ketika ini kurang pengalaman beraksi dalam kejohanan besar dan bertemu pemain di ranking lebih tinggi. Mereka ialah Tan Zing Yi yang berada di ranking ke-182 dunia, Wong Li Ching ke-335, Siti Nur Shuhaini Azman ke-199 manakala Oh Shan Zi tidak tersenarai dalam ranking dunia. James berkata perbincangan akan diadakan bersama barisan kejurulatihan BAM bagi memastikan penstrukturan semula pembangunan sektor perseorangan wanita dapat dilakukan sebaiknya untuk menghasilkan pemain berkualiti dan mampu memberi saingan sengit. Pada 19 Disember, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai dilaporkan berkata BAM memutuskan untuk melepaskan 12 pemain daripada badan induk berkenaan bagi sesi tahun hadapan. 5 pemain perseorangan wanita yang dilepaskan BAM adalah Misha Muhammad Khairul, In Ki Zuan, Joanne Ng, Kor Jing Wen dan Loh Zi Wei. Kiswana perlu membuat keputusan bergerak secara profesional bagi membolehkan beliau mempunyai ruang masa yang cukup untuk proses pemulihan kecederaan lutut. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam perpaduan dan selamat malam.